tolong hormati permintaan kami. Walaupun kami ni macam tadi orang cakap kampung baru, kami bukan orang kampung yang bodoh. Anda boleh perbodohkan kami pada wakil rakyat kami. Anda pekerja kami yang berkhidmat. Kami lantik anda untuk bekerja untuk kami. Mana anda menghilang ketika kami memerlukan anda. Kami adalah majikan anda. Kami lantik anda untuk bekerja bagi pihak kami. Tu dia developer. Kalau anda nak beli tanah kami, show me your money. No money, no stock. Okay? End of discussion. Kenapa kami berada di sini? Kerana pertama, kami ingin memohon penangguhan sesi hearing kedua sekali lagi. Kerana semua pemilik rumah teres yang telah mendapat warta dan yang belum diwartakan menuntut sesi hearing kedua oleh Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dijadualkan berlangsung pada 19/1 hingga 31/1/2022 ditangguhkan. Ini selari dengan janji yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syahidul Hasim, Menteri Wilayah Persekutuan, ketika pertemuan bersama Jawatankuasa Bertindak pada 6/12/2021 di Pejabat Menteri di DBKL, dan janji yang sama yang telah dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Wilayah pada sesi Kamahas Parlimen pada 31/12/2021. Janji Yang Berhormat Menteri Wilayah, pembangunan semula kampung Sungai Baru hanya boleh berlaku setelah pemilik dan pemaju bersetuju dengan kadar rampasan dan win-win kepada kedua belah pihak. Namun, kami agak terkejut kerana sesi hearing kedua tetap akan diteruskan oleh PTG dan PKL, sedangkan janji YB Menteri masih belum dilaksanakan. Lebih mengecewakan, PTG dan PKL mahu meneruskan sesi hearing kedua atas desakan pihak pemaju. Kedua, kami menuntut kadar pampasan. Kadar pampasan mestilah setimpal mengikut harga nilaian semasa. Tanah kampung Sungai Baru adalah tanah berstatus leasehold dan masih berbaki 57 tahun lagi, dan kami bukan tanah berstatus milik reserve. Dan diingatkan, kami juga bukan pemilik setinggal. Juru nilai swasta yang telah dilantik telah menilai tanah kampung Sungai Baru tidak kurang dari 1,500 kaki persegi dan tidak termasuk nilaian bangunan di atas tapak tanah. Pasarana telah mengambil beberapa tanah lot di kawasan Kampung Baru bagi pembinaan MRT dan telah membayar pampasan lebih kurang 1,250 hingga 1,300 kaki persegi tujuan untuk parking. LRT telah mengambil 2 blok tanah di Kampung Sungai Baru akhir tahun 80-an dan telah membayar pemilik teres dengan nilaian lebih daripada 500 kaki persegi. Dan kami dimaklumkan bahawa nilaian rumah teres pada tahun 2022 ini nak dinilai pada kadar RM500, tetapi persegi dan sangat tidak munasabah, kerana saya tekankan sekali lagi, kami adalah pemilik asal yang mempunyai grant yang sah. Ketiga, kami tidak mengiktiraf Persatuan Kebajikan Pemilik Hartanah Kampung Sungai Baru, kerana persatuan bukanlah persatuan yang mewakili pemilik-pemilik teres. Kami secara majoritinya bukanlah ahli persatuan dan tidak tahu akan kewujudan persatuan itu. Kami hairan dan pelik bagaimana Persatuan Kebajikan boleh membuat beberapa keputusan penting berkaitan tanah kami dengan pihak pemaju. Sebelum itu, kami menuntut pihak-pihak berwajib mengambil tindakan tegas terhadap persatuan ini, khususnya pelanggaran hak
lengkap. Antara sebab-sebab penolakan mendalikan bersama pemaju bagi membangunkan semula tanah kampung Sungai Baru ini kerana ketidakupayaan syarikat Liziglos yang berada. Syarikat Liziglos bukanlah sebuah syarikat pembangunan hartanah yang reliable. Tidak ada kepakaran, tidak ada track record, maka kami khawatir pembangunan semula kampung Sungai Baru tidak akan berjaya. Kedua, perjanjian yang berat sebelah. Kerana kami mendapati, pertama, pemaju telah mengaku secara terang-terangan di dalam agreementnya mengatakan bahawa mereka ada mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam kerja-kerja yang berkaitan dengan pembinaan dan projek memajukan tanah-tanah. Sedangkan Cik Yusof tadi ada berkata Liziglos pada asalnya adalah sebuah syarikat trading yang bermodalkan semangat RM1,000 sahaja. Kedua, pemaju akan mencagarkan tanah-tanah milik kami kepada institusi kewangan bagi mendapatkan dana membiayai projek pembangunan semula kampung baru. Apa yang akan terjadi kepada nasib pemilik teras sekiranya syarikat Liziglos yang berat menghadapi masalah kewangan dan gagal menyiapkan projek tanda tanah telah dicagarkan kepada pihak. Apabila syarikat ini mencagarkan tanah pihak menunjukkan mereka tidak mahu menanggung risiko sekiranya projek ini gagal. Yang bakal menanggung segala kerosakan dan kerugian adalah pemilik teras. Ketiga, jenis rumah yang dimaksudkan dalam perjanjian tidak sama dengan jenis rumah yang dijanjikan. Pemaju menjanjikan kondominium, tapi yang dinyatakan dalam perjanjian hanyalah pangsa puri. Perjanjian sesama ini jelas menyatakan bahawa pemaju akan membina unit baru bagi mengaku. Saya ingin tunjukkan kepada semua bahawa ini adalah pelan tapak yang akan dibangunkan untuk semua pemilik-pemilik teres dan pemilik-pemilik rumah flat. Ini adalah pelan tapak yang dinyatakan di dalam agreement perjanjian. Sedangkan tanah kami, ni semua ni adalah rumah teres. Tanah keluasan ni yang lebih kurang 5 hektar lebih yang akan dimajukan dengan projek tertentunya kondominium. Apakah hasil kami? Tanah sudah dicatatkan. Kami hanya mendapat plot yang jauh di sini yang hanya bangsa puri saja. Dan bangsa puri pula tu kalau dilihat dalam pelan rantai hanyalah berkeluaran 1,200 dan 969. Tidak ada balcony. Saya ingin nyatakan bangsa puri yang tak ada balcony ni berapa harganya? Adakah sampai 850,000? Adakah sampai 1,2 juta? Seperti yang ditawarkan oleh Swisscap di dalam surat tawaran mereka. Ini jelas-jelas menunjukkan pemaju cuba menipu semua pemilik-pemilik teres. Perjanjian bersama ini juga telah disediakan oleh Ketuan Zulfadli dan Ilham dan telah disemak oleh Azmi and Associate dan telah dilantik oleh Persatuan Kebajikan Pemilihan Tanah yang kononnya mewakili pemilik rumah teres. Sedangkan firma guaman yang dilantik oleh Persatuan secara terang-terangan tidak membela nasib pemilik rumah teres dan akan mengakibatkan pemilik menanggung kerugian. Tambahan, firma guaman Azmi Info bukanlah firma guaman yang mendapat endorsement daripada pemilik teres dan pemilik teres pengetahuan langsung tentang pelantikan firma guaman. Seterusnya saya ingin mempertikaikan kredibiliti persatuan yang dilantik oleh pemaju. Berdasarkan perjanjian bersama dan firma guaman dilantik oleh persatuan telah membuktikan Persatuan Kebajikan Pemilihan Tanah Kampung Sungai Baru tidak mempunyai kredibiliti dan boleh dipertikaikan niat dan tujuan pembuahannya kerana ini jelas tidak membantu pemilik hartanah mendapat keuntungan dan ulangan yang sewajarnya daripada pihak pemaju jika projek pembangunan semula kampung baru ini diteruskan. Projek ini menelan belanja berbilion ringgit dan hanya akan menguntungkan pihak pemaju sahaja.
Untuk pengetahuan semua, salah seorang pengarah syarikat Gizi Bros yang berhak telah membeli sebuah rumah teres di kampung Sungai Baru sekitar tahun 2018 dengan harga yang sangat rendah below market value untuk menetapkan harga presiden yang boleh guna pakai oleh JPPH kepada semua pemilik yang enggan bekerjasama dengan pemandu sekiranya warga 8 Ini jelas menunjukkan niat jahat pemaju. Kerana ketika hearing pertama kami, wakil daripada JPPH telah menyatakan bahawa nilai rumah teres kami walaupun ada yang telah buat extension, ada yang akan naikkan kedua tingkat, hanya akan dinilai mengikut harga pasaran yang telah dibuat, ada pembeli-pembeli yang telah dibuat. Dan kami dapati rupa-rupanya salah seorang pengarah syarikat Gizi Bros pemaju yang membeli rumah tersebut, menetapkan harga untuk habis. Pemilik hak tanah adalah pemilik yang sah yang membayar cukai tanah dan cukai pintu yang telah mendiami kawasan ini sejak bergenerasi. Kami bukan yang setinggal yang boleh diusir begitu sahaja oleh pihak yang berhubungan. Rumah kediaman yang diperolehi sejak tahun 1970 dibeli dengan keringat dan usaha serta kerja keras pemilik dan bukan mendapat percuma atau bantuan dari kerajaan. Sudah pastilah dengan projek pembangunan semula kampus Sungai Baru atau memberi kesan dan social impact kepada pemilihan tanah tersebut. Gangguan perasaan oleh setengah-setengah warga emas yang tidak mengetahui nasib petang kediaman mereka. Impian mereka membesarkan rumah kediaman bagi diwarisi oleh anak cucu hanya tinggal kenangan dan tidak tersampai. Sebab itu, kami menuntut perhatian dan campur tangan pihak-pihak yang berwajib, khususnya yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri, juga Menteri Wilayah Persekutuan dan ahli parlimen kawasan, terutamanya agar memastikan agensi yang terlibat seperti PBG, PKP, DBKL bukan hanya memikirkan soal ekonomi semata-mata, tapi harus juga mengambil berat tentang soal penindasan, kezaliman dan penganiayaan kepada pemilik yang mempunyai geran yang sah. Dan sekali lagi saya tegaskan, kami bukan sekian. Keluarga Malaysia bukan hanya kata-kata, tapi dilaksana. Kelestarian ekonomi bukan hanya umumkan, tapi tindakan. Sekian, terima kasih. Sebelumnya saya buka untuk soalan. Kami itu untuk makluman wakil media dibaca tadi boleh didapati dari media lepas ini. So saya buka untuk soalan. Puan, berapa yang penduduk dah terima surat hearing tu? Untuk makluman semua ya, pemilik teres kampus Sungai Baru ni kita ada 98 unit. Sebanyak 64 unit telah pun diwartakan, manakala 34 unit belum mendapat pewartaan. Tapi muskil, kenapa PTG mengasingkan? Kenapa separuh dapat warta, separuh tak dapat warta? Apabila siasatan kami mendapati kenapa tidak diwartakan 34 unit, kerana mereka khawatir mereka tidak dapat mencapai majoriti peratusan itu untuk digunakan Akta 4 dan Akta 8. Dan itu sebabnya sebahagian 34 unit itu dihasilkan. Bayangkan, saya katakan tadi, keluasan, anggaran keluasan rumah flat dan rumah teres kampus Sungai Baru ada sekitar dalam 8.1 ekar. Tetapi keluasan rumah teres adalah lebih kurang 5 ekar lebih. So, kalaulah 98 units ni, rata-rata yang majoritinya about 60-70% tidak bersetuju, maka mereka tak boleh mewartakan. Maka apa tindakan mereka pemaju dengan PPJ yang mereka mencampurkan 64 unit ni bersama dengan pemilik-pemilik flat. Itu sebabnya mereka mencapai pada peratus 35%. Dan ini merupakan satu penipuan yang sangat jelas. Kami tak puas hati. Kenapa perkara ini dibuat? Dan saya dapati satu lagi penipuan yang mungkin akan dilakukan apabila rumah-rumah ini telah dilakukan hearing kedua, telah mendapatkan kata putus,
Mereka tak perlu wartakan 34 minit ni lagi. Mereka ni no choice. Mereka harus mengkosongkan rumah mereka. Mereka kena akur. Adakah ini permainan pemain-pemacun? Adakah kerajaan menyokong perkara-perkara ini? Saya malu sekiranya perkara ini berlaku kepada kami pemilih. I'm very sure. Wan, apa maksud warta? Okey. Mengikut akta tanah, pengambilan tanah yang telah diubah, sekiranya kalau dulu akta tanah ni kerajaan boleh ambil mana-mana rumah-rumah kita untuk public use, contohnya buat stesen ke, buat sekolah ke, tapi apabila berlakunya perubahan akta dia bagi nanti agensi sebabkan untuk pemaju, mana-mana syarikat-syarikat pemaju ni dia boleh ambil tanah-tanah kita, tetapi dengan syarat dia tak boleh pilih, dia kena sesama sebab kita ada geran. Itu sebab dia buat perjanjian sesama dengan pemilik-pemilik. Tapi sekiranya pemilik-pemilik ni tidak bersetuju, mereka tak boleh buat apa-apa. So what they did is ditubuhkan persatuan. I don't know, persatuan ni siapa tubuh, persatuan tak tahu. Kami pemilik-pemilik mata tersebut bukan ahli persatuan. Jadi they form the persatuan. Ekonomi ni mewakili kami semua ni lah. Berunding dengan mereka. Mereka menggunakan ejen-ejen. Saya nak bagi tahu cara modus operandi mereka. Correct me if I'm wrong. Ini saya dapat dari mereka semua. And it's happened to my mother also. Arwah mak saya. Mereka menggunakan ejen-ejen mereka datang ke rumah ibu bapa kami ketika kami tiada, keluar bekerja. So what they did, ejen-ejen ni datang rumah ke rumah parents, our parents ni yang dah tua, yang tak tahu apa-apa ni. Mereka suruh pujuk, saya makcik dapat untung, akan dapat kondominium, kita akan jadi kaya, kita akan jadi jutawan. So mereka yang tak tahu apa-apa, mereka sana. Dan saya tak tahu, dan saya tak pasti 27 pemilik rumah teres yang telah bersetuju menandatangani ini, mereka sedar tak apa yang terkandung di dalam agreement yang diberi kepada mereka. Mereka sedar tak tanah mereka akan dijaga. Apa akan jadi kepada syarikat? Apa akan jadi kepada pemilik teres kalau syarikat ini gagal dilaksanakan? Dengan sekarang keadaan ekonomi yang tidak bagus, harga simen tengah naik, harga steel tengah naik, macam mana you nak buat pembangunan? Berapa lama tempoh pembangunan yang akan diambil? Kami bercakap berdasarkan fakta, bukan berdasarkan emosi semata-mata. Itu ada modus operandi mereka. Jadi saya tak tahu sama ada pemilik-pemilik yang sign ni sedar atau tidak nasib mereka. Maksudnya 64 tolak 27 lah yang untuk pendengaran kedua tu. That's the balance disable that's di akhir untuk kita putuskan sebenarnya untuk mencapaikan kesepakatan apa yang patut tindakan kami buat. Kerana yang berhasil perjumpaan kami bersama dengan Berhormat Menteri Wilayah telah berjanji supaya kami duduk berbincang bersama-sama dengan pemaju untuk mencapai kata persetujuan. Dan Menteri Wilayah juga berjanji untuk jadi orang tengah untuk mencapai kata persetujuan win-win bagi dua-dua pihak. Tapi apabila hearing kedua akan berlangsung, dia tak nampak apa sebab tak ada lagi keputusan atau perjuangan yang dipanggil kami. Ya? Okey Puan, ada dua soalan. Okey. Mungkin kalau saya tanya satu soalan ni, mungkin yang boleh jawab adalah arwah ibu bapa Puan. Sebab kebanyakan tanah di Kampung Baru ni adalah tanah anugerah. Anugerah daripada Sultan Selangor. Adakah ini sebahagian daripada Sultan Selangor punya anugerah atau tidak? Dan satu lagi soalan adalah minta maaf ya rakan-rakan media kalau terasa, sebab dulu kawasan ini di bawah oleh MAS, di bawah oleh UMNO. Okey, apabila pemerintah dipindah milik, ditendang ni MAS tu. Okey, dan sekarang ni kawasan ini di bawah siapa? Di BKL ke ataupun ada prosedur penjelasan? Tanah milik kami ni ya, daripada kawasan rumah pemilik, rumah teres dan rumah flat, kami bukanlah dalam tanah anugerah MAS. Tetapi bukan dalam kami ni adalah tanah leasehold. Sebenarnya kalau ikut plan asal, kawasan kami ni adalah jalan yang konsep. Dulu jalan sungai baru ni tak ada. Itu bukan sungai yang sebenar. Sungai yang sebenar ni tempat you berdiri. These are the original sungai.
Jadi apabila Kampung Baru ni selalu banjir, and for information, bawah you all ni adalah longkang yang besar. Remember, Kampung Baru selalu banjir. So sebab ada sungai bawah ni, so what they need, dia buat lorong yang besar tu, okay, supaya dapat mengalirkan air. Dan dia buat sungai yang lain, itulah dapat jadi jalan Sungai Baru. Itulah nama kami ni adalah Kampung Sungai Baru. Dan kami bawah pentadbiran DBKS sepatutnya. Tapi apabila kerajaan nak memajukan pembangunan semula Kampung Baru, maka kawasan kami ini terletak di bawah Perbadanan Kampung Baru, PKB. Okey, nama saya Abdul Azhar Ibrahim. Saya nak sambung tadi lah berkenaan dengan PKB tadi. Sepatutnya kami ni yang di bawah PKB seharusnya lah dia ambil tanggungjawab oleh PKB untuk berjumpa kami, mendengar masalah kami, mendapat pembelaan yang daripada PKB. Apa yang terjadi sekarang sampai hari ini, satu wakil PKB pun tak ada berjumpa kami. Satu wakil PKB pun tak ada berjumpa kami untuk mengetahui apa masalah kami dalam Sungai Baru ini. Yang diorang tahu cuma keluarkan statement mengatakan penduduk Sungai Baru dah setuju dengan pembangunan ni tanpa jumpa kami. Kalau tuan-tuan boleh cek semalam punya statement 7/1 Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, dia ada keluarkan. Boleh cek dalam situ. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu, inilah suara yang sebenar. Kami tak pernah dengar apa-apa lagi perbincangan. Ikut kata Puan Menteri tadi, kami ada berjumpa Menteri Wilayah, tapi bukan dengan perbincangan untuk memutuskan berapa nilai pembahasan. Perbincangan cuma dia nak menangguhkan benda ni setelah ada kata sepakat dari kedua belah pihak, mana win-win situation. Dan saya ingat lagi Datuk Seri ada bercakap, tak ada benda yang tak dapat diselesaikan. Jadi kita pegang cakap tu, kita pegang cakap tu. Apa satu lagi yang saya paling kecewa sekali, tak ada pembelaan pada pemilik-pemilik flat yang dah di-awardkan dengan pembahasan yang rendah. Kita kena ingat, pemilik-pemilik flat bukan menawarkan, kau masih nak di-award pembahasan RM250,000. Dan kalau tak puas hati boleh drag ke mahkamah, keluar lagi RM3,000. Satu penama RM3,000 untuk bantah di mahkamah. Dan kena lantik lawyer, lantik penilai lain pula. Tuan-tuan rasa mana diorang ni nak cek duit ni? Sebab yang duduk flat ni bukannya orang kaya, orang mewah, masih duduk di sini. Kenapa? Sebab segala kepentingan diorang ni semua di sini, termasuklah saya. Ada yang jual kuih dan kecil-kecilan, jadi itu sebablah diorang bertahan di sini. Diorang bukan menolak pembangunan, tapi bila dah keluar macam ni, biarlah papasan yang sempat. Saya sangat kecewa lah. Tak ada apa-apa tindakan langsung kepada pemilik flat yang dah dapat wilayah yang rendah. Dan diorang pun macam kena terima je lah apa yang dapat. Saya sangat kecewa sebab ikutkan kata menteri, dia akan fight balik, dia akan dapatkan nilai yang setimpal. Bukan kira ambil kira pada rumah teres saja. Sebenarnya itu ambil kira sekali nombor flat. Walaupun saya bukan penduduk flat, saya rumah teres, saya pun risau juga sebab lepas ni sekarang ni dia dah nilai rendah pada rumah flat, berkemungkinan besar rumah teres lagi rendah. Kita landed house, tuan-tuan boleh pergilah area-area luar lepas ni, Keramat ke, AU3 ke apa, dan saya sendiri dah sebut rumah macam saya tu saja bernilai RM820,000 jual. AU3, AU4. Ini kalau kita balik pada sini, landed house, rumah teres, dah reno, dah buat semua macam-macam, and then kepentingan kami semua ada di sini. Macam saya berniaga di sini, apa semua, nak menjaga ibu yang sakit, akan selalu berulang ke SKL. Jadi benda ni yang akan kami hilang. Jadi pancikan Menteri Wilayah Datuk Seri Zaidan
Terutama sekali YB kita di Parlimen, Sri Lina, kan? Alert benda tu. Cepat. Kita minta sangat. Bela nasib kami ni, kita tak tahu mana mengadu ni. Ya? Sebab kita ni bukan tolak pembangunan. Mungkin ada suara-suara luar mengatakan kami ni tamak. Nak berjuta-juta ni. Sebenarnya kami pun tak payah dengan berjuta ni. Dua option. Nak majukan, nak ambil tanah kami, pampasan biar setimpat. Nombor dua, tak jadi pun tak apa. Dan apa? Kami berstatus berat. Rumah ni berat, bukan rumah tinggal. Rumah tersusun. Cuma agak lama sikit, itu jangan jadikan alasan. Macam saya dengar ada alasan katakan rumah flat ni dah buruk, kan? Berapa je nilai, berapa boleh ni kan? Jangan bagi alasan tu. Sebab bila dah bangun kan, suruh nilai komersial tu dah jadi berapa? Ya? Jangan bagi alasan tu lah. Okay? Apa tindakan selanjutnya lepas ni, dan kalau mereka masih lagi berdekil, dan pihak Jawatan siapa yang harus dibuat? Harapan kami adalah kepada pimpinan ini lah, kerana mereka mempunyai kuasa untuk menghentikan sebenarnya. Dah ada perkara yang mustahil sebenarnya dibuat. Kerana Akta Pengambilan Tanah ini sebenarnya Menteri Wilayah dan Menteri ada kuasa menentukan. Dan kenapa mereka tidak mempunyai kuasa mereka untuk membantu kami pemimpin mata. Jadi sebenarnya tak isu untuk tidak menghentikan perkara ini. Macam seperti saya kata tadi, kalau betul kerajaan yang bangunkan bangunan baru ini nak ambil tanah kami, kena bayarlah kat setempat. Sebab untuk macam saya kata tadi, tawaran yang mereka berikan ini adalah tidak adil pada kami. Jadi payah pada kami, harga serimah, harga yang kami untuk mengikut kadar nilai semasa, kemudian nak buat apa tetap atas tanah kami itu. It's your choice. Betul tak? Terima kasih. Terima kasih pada semua yang datang.